Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. NDMC dan NADMA meneroka potensi mengadakan latihan sepadu bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan dalam pengurusan bencana. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muhyiddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat, bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Brunei Gas Carriers BGC pagi tadi mengadakan acara sempena sambutan ulang tahun penubuhannya yang ke-25. Majlis berlangsung di The Empire Brunei. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Atur cara majlis termasuk penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara BGC dan rakan-rakan kongsi tempatan dan luar negara untuk menyokong pengendalian kursus dan pembangunan keupayaan bagi penerokaan peluang seperti perkhidmatan marin. Juga diadakan perasmian buku sempena ulang tahun BGC yang memuatkan perkembangan syarikat berkenaan dalam industri perkapalan dan maritim dalam tempoh 25 tahun. Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam mengadakan majlis mendirikan tiang asas perumahan Tanah Jambu. Majlis berlangsung pagi tadi di Kampung Tanah Jambu. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal-Ehwal Ugama selaku Naib Yang di-Pertua dan Pengerusi Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam. Majlis mendirikan tiang asas adalah bagi pembinaan sebuah unit rumah 2 tingkat di atas tanah milik Baitul Mal. Pembinaan tersebut dijangka siap dalam tempoh 9 bulan. Kefahaman mengenai sijil atau permit halal dipertingkat menerusi penganjuran Bengkel Pematuhan Halal, Anjuran Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal-Ehwal Syariah. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengalukan 49 murid dari Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei yang mengadakan lawatan ke ibu pejabat bank berkenaan di ibu negara. Antara menyertai lawatan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadir Billah. Lawatan dimulakan penerangan interaktif mengenai BIBD diikuti lawatan ke beberapa bahagian yang terdapat di cawangan berkenaan. Menerusi lawatan seumpamanya, murid-murid berpeluang menyaksikan sendiri operasi harian sebuah institusi kawangan Islam serta memperoleh
pengalaman mengenai pelbagai perkhidmatan perbankan yang disediakan oleh BIBD. Proses permohonan halal memerlukan komitmen padu dari pihak pengurusan industri. Ia bagi menjaga kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang perlu diutamakan agar integriti pensijilan halal di negara ini terjamin dan dipercayai. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa penutupan bengkel pematuhan halal yang diadakan selama 2 hari, anjuran bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Seramai 30 peserta menyertainya. Bengkel dihasrat dapat meningkatkan kefahaman kepada pemegang-pemegang sijil atau permit halal mengenai kewajipan untuk sentiasa menjaga kehalalan, kebersihan dan keselamatan produk, terutama dalam pengendalian serta penghasilan produk makanan dan selain makanan. Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Malaysia membincangkan mengenai potensi menggunakan latihan sepadu antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Brunei Darussalam dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Perbincangan tersebut diadakan semasa mesyuarat 2 hala kali kedua di antara NDMC dan NADMA. Mesyuarat yang berlangsung di Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan diadakan selama 4 hari bermula kemarin. Terdahulu yang berbahagia, Datuk Khairul Shahril bin Idrus, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara Malaysia, mengadakan kunjungan hormat kepada Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadir Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Mesyuarat juga membincangkan sokongan melaksanakan penilaian awal keupayaan National Urban Search and Rescue bagi persiapan mendapatkan pengklasifikasian antarabangsa INSARAC in External Classification Jabatan Bomba dan Penyelamat Negara Brunei Darussalam dan latihan pengurusan bencana di CAE Brunei. Pada sebelah petang, delegasi NADMA meneruskan lawatan ke Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Lawatan ini merupakan antara program rasmi semasa mesyuarat 2 hala kali kedua di antara NDMC dan NADMA. Empat buah sekolah kerajaan yang terpilih menerima alat peranti pintar bagi meningkatkan kemahiran pengkodan dan pemikiran komputasional khusus pelajar peringkat rendah dan menengah. Dengan penggunaan alat peranti pintar itu, ia dijangka dapat mendorong pelajar untuk meningkatkan lagi kemahiran-kemahiran abad ke-21. Penyerahan alat peranti pintar bagi projek rintis Coding with Smart Devices for Government Schools kepada 4 buah sekolah terbabit diadakan pagi tadi. Penyerahan peralatan tersebut kepada Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, disempurnakan oleh Awang Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif AITI. Peralatan tersebut kemudian diserahkan kepada pemimpin-pemimpin sekolah-sekolah yang terlibat. Ketekunan dalam menyempurnakan ibadah haji mendorong mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahan mengenainya seketika nanti kembali selepas ini. Perkembangan di Tanah Suci, kenangan melaksanakan ibadah haji pasti akan terus menjadi ristaan bagi para jemaah negara. Ketekunan dalam menyempurnakan ibadah haji menjadi pendorong untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh jemaah haji negara ketika ditemui oleh pewarta RTB di Arab Saudi.
kenangan manis masa di waktu di Mekah adalah di Arafah dan Mina. Ianya sangat sabar dan mesti banyak sabarlah. Yang saya alami sini, Masya Allah. Yang dengan grup-grup kami ini tidak pernah kenal siapa-siapa. Jadi kami semua ni macam adik-beradik lah, saudara-saudara. Sedih je rasanya kami meninggalkan, tapi Alhamdulillah. Diberikan kesempatan untuk menunaikan padu haji bersama isteri dengan kurnia menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Persatuan Negara Brunei Darussalam. Rasa amat bersyukur kerana terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini dan berterima kasih kepada Kebawah Duli kerana memberi peluang bertugas di sini sebagai pegawai perubatan. Penerbangan pertama jemaah haji negara Brunei Darussalam bertolak hari ini meninggalkan Jeddah menuju Bandar Seri Begawan. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian penyelidikan dan dokumentasi dengan kerjasama bahagian penerbitan dan pemasaran pagi tadi menganjurkan bengkel pendokumentasian sumber sejarah lisan, deskripsi dan penulisan sejarah. Bengkel berlangsung di Galeri Sejarah Pusat Sejarah Brunei. Awang Muhammad Faisal bin Haji Mat Saleh, pemangku Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei, dalam ucapan alu-aluan antara lain berkata, sejarah lisan merupakan salah satu metodologi dalam mendapatkan dan mengumpulkan maklumat sejarah yang kemudiannya disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda, menerusi kaedah mendokumentasikannya kepada penulisan sejarah. Seramai 45 peserta terdiri daripada para pegawai dan kaki tangan kerajaan serta mahasiswa-mahasiswi dari institusi pengajian tinggi menyertai bengkel berkenaan. Semasa bengkel, para peserta diberikan taklimat mengenai kaedah asas deskripsi dan penulisan sejarah di samping berpeluang menghasilkan deskripsi dan penulisan sejarah ketika sesi praktikal. Seorang lelaki berbangsa Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baru. Majlis pengislaman berlangsung semalam di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup. Raymond Stana Turalo, 37 tahun, kini dikenali sebagai Muhammad Ryan bin Abdullah. Majlis pengislaman dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Mengikut statistik, sejak awal tahun ini hingga Mei 2023, 158 orang telah memeluk agama Islam dengan 76 orang daripadanya dilaporkan di daerah Brunei dan Muara. Akibat membuang sampah di tempat awam, sebuah syarikat di daerah Blyth dikenakan kompaun RM1,000 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021, Penggal 30 Bab 12-1-D. Syarikat terbabit didapati membuang sampah di tempat awam hasil pemantauan yang dijalankan oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Blyth baru-baru ini. Mana-mana individu atau badan-badan korporat diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan undang-undang dalam sama-sama menjaga kebersihan dan alam sekitar di negara ini. Perkembangan kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 sempena Hari Keputeraan 2023 memulakan berita sukan malam ini. Dua perlawanan berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang batu bersurat Gadong. Perlawanan pertama menyaksikan saingan kumpulan B antara pasukan Tutong Basketball Jersey Putih dan pasukan HL Jaya Sendirian Berhad. Dalam perlawanan ini, pasukan Tutong Basketball tewas 56-62 kepada pasukan HL Jaya Sendirian Berhad. Sementara itu, dalam perlawanan kedua pula menyaksikan saingan kategori wanita antara pasukan Lee Dogs Jersey Hitam dan pasukan Yokohama. Pasukan Yokohama menang 72-52 ke atas pasukan Lee Dogs.